Mas Nur, Bu Sarah, kita mulai acara pada sore hari ini. Oke. Ya, silakan. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Recording in progress. Terima kasih kepada Ibu Sarah sebagai pembicara yang telah hadir pada sore hari ini, kepada Mas Nur Hadi dan juga kepada teman-teman semua, Bapak, Ibu, Mbak, Mas semua yang sudah hadir pada forum diskusi kita pada sore hari ini. Pada sore hari ini senang sekali saya sebagai moderator akan mendampingi jalannya diskusi pada sore hari ini. Sebelumnya mengingatkan kembali bahwa untuk jalannya diskusi mohon untuk mematikan mikrofon begitu ketika pembicara sedang menyampaikan materinya. Kemudian juga bagi semua bisa kemudian menyampaikan pertanyaan, tanggapan di kolom chat atau kemudian nanti bisa menggunakan fitur raise hand. Untuk sesi tanya jawab akan kita lakukan di akhir setelah pembicara selesai menyampaikan materinya. Jadi pada sore hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan tema Community Development in Southeast Asia, Poverty Alleviation and Challenge in Malaysia. Sudah ada di hadapan kita Ibu Sarah Sakila Mohsalim. Beliau merupakan dosen dari Faculty of Human Science, University Pendidikan Sultan Idris Malaysia, juga merupakan PhD di Community Development. Oke, jadi tema kita pada sore hari ini terkait dengan poverty alleviation. Sedikit cerita sebelum nanti sampai ke Bu Sarah begitu ya. Kalau di Indonesia sendiri terkait dengan terkait dengan program pengentasan kemiskinan dan sebagainya gitu ya. Kalau kita lihat secara data dari 1970 sampai mungkin 2018 itu trennya mengalami penurunan begitu. Jadi kalau di 1970 itu tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 60%, tetapi kemudian di tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat drastis begitu ya. Jadi pertama kalinya tingkat kemiskinan di Indonesia berada di bawah 10%, yaitu ada di 9,82%. Tapi kemudian di tahun 2021 ini tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai angka 10,14%. Nah itu sebagai gambaran di Indonesia ya, karena memang di Indonesia sendiri terkait dengan program pengentasan kemiskinan sudah punya sejarah yang sangat panjang. Berbagai macam program sudah dilakukan, tetapi juga
ada yang efektif dan juga ada yang kemudian masih perlu untuk ditingkatkan. Seperti yang disampaikan oleh survei Indopul akhir-akhir ini, menyampaikan bahwa salah satu rapot merah dari kepemimpinan Jokowi terkait dengan bagaimana program-program pengentasan kemiskinan itu belum kemudian maksimal dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Nah, itu adalah konteks di Indonesia. Tetapi bagaimana dengan di Malaysia? Apakah kemudian juga mempunyai tren yang sama? Apakah mengalami persoalan yang sama? Karena saya kira juga bahwa di Malaysia pun juga punya sejarah panjang begitu ya terkait dengan program pengentasan kemiskinan. Oke, tidak perlu berpanjang-panjang. Saya berikan waktu sepenuhnya kepada Ibu Sarah untuk kemudian menyampaikan materinya. Ibu Sarah, silahkan. Okey, terima kasih Gali Prabanigrum atas pengenalan yang sangat menarik. Okey, berkaitan dengan Indonesia rating for poverty. So that memang kita, I think same with Malaysia since COVID-19 last year 2020 memang each country menunjukkan show increase for poverty lah. At least a few percent. So it is related with our pandemic today. Okay, first, terima kasih atas opportunities ini untuk saya share berkaitan about community development in Malaysia in poverty perspective. Bila kita berkata tentang community development, we talk about community development, pembangunan community. So pembangunan in our mind, what is development? Apa pembangunan yang kita nak laksanakan? Adakah kita indicate dari segi bangunan-bangunan yang tinggi, kemajuan-kemajuan dari segi ramainya yang dapat formal education, yang ramai yang enter universiti ataupun bagaimana? So that saya akan share dan a part of community development, we talking about poverty. Kerana poverty is one of inisiatif that taken by community development. So untuk mengurangkan kemiskinan, mengurangkan poverty dalam mana-mana country, mana-mana negara, memang strategi yang diguna pakai adalah pembangunan komuniti. Dia bukan pembangunan politik ke pembangunan negara, dia pembangunan komuniti. Kerana komuniti itu sendiri yang bergerak as action to improve their self, untuk merubah keadaan mereka sendiri sebenarnya. So saya minta izin daripada pihak UGM dan juga pihak pengurusi untuk saya share slide. Boleh ya? Silakan. Okay. Alright. Okay, boleh nampak slide saya share? Yeah. Sudah. Okay. Good. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So hari ini topik dia adalah poverty alleviation and challenge in Malaysia. So that we focusing on poverty alleviation, bagaimana Malaysia mengambil inisiatif untuk mengurangkan kemiskinan sejak merdeka tahun 1959. 1957, dan apakah challenge dia? Okay, challenge ni adalah daripada program ataupun dasar-dasar yang dikemukakan oleh government sector ataupun dari segi collaboration with partnership with private or corporate social responsibility. So what is the challenge itself? Okay. Okay, before saya start, saya nak send my condolences and prayer and deepest sympathy to Indonesia from the Cases for Indonesia Volcano Mount Semeru, Jawa Timur 4 December, right? Okay, so kita start dengan kita sedekahkan Al-Fatihah dulu. Bismillah. Amin Rabbal Alamin. Okay. Konten perbincangan diskusi hari ini ada 5 topik dan 70 slide. So adakah cukup masa tu? Nampak kita discuss, it's a sharing session. So mungkin ada benda yang perlu emphasize, saya akan emphasize lebih lah, saya akan explain lebih. Okay. So pertama sekali about community development in Malaysia. Then next for community development program in Malaysia. So which is a program from government sector and non-government sector. Okay. The third one, poverty and empowerment. What relationship between poverty and empowerment?
And then for the next, research of community development in Malaysia. So we go for what kind of research and what kind of contribution from research itself towards community development in Malaysia. And lastly adalah berkaitan role of institute and university in community development in Malaysia. So for the first, kita pergi kepada community development in Malaysia. So ini adalah statistik negara Malaysia yang terkini daripada Jabatan Perangkaan tahun 2020. So dia menunjukkan Malaysia adalah 32 juta penduduk. Di mana population dia berada di sinilah yang kita boleh lihat dari segi seks ataupun lelaki dan perempuan jumlah dia dan juga population warga emas. Di sini menunjukkan population warga emas juga dia adalah meningkat dari tahun ke tahun. So that a part of community development in Malaysia juga ada berkaitan dengan pembangunan komuniti yang berfokuskan kepada golongan warga emas. Kalau di Malaysia dipanggil warga emas ataupun warga tua, saya panggil warga emas sebab dia bernilai, begitu. So ini adalah peta di Malaysia iaitu daripada 14 negeri, 14 state. Ini taburan berkaitan agama. Mostly penduduk Malaysia adalah Islam, diikuti oleh Buddha, Kristian and Hindu. So ada beberapa percentage yang kecil-kecil itulah yang beragama lain selain pada agama-agama yang disenaraikan majoriti ini. Alright. So untuk permulaan suka untuk saya tekankan berkaitan fahaman berkaitan apa itu community development. Jika kita bertanya apa yang masyarakat ataupun faham tentang pembangunan komuniti ni, ada yang berkata pembangunan komuniti dari segi income, dari segi duit, ada yang berkata dari segi kesihatan. So if you sihat, dia a part of contribution for community development. Ada yang berkata dari segi fizikal, pembangunan fizikal, facilities di negara, transportation, ataupun akses kepada bekalan air bersih ataupun electricity, itu adalah berkait dengan community development. Tetapi di sini ada a few daripada scholars yang saya highlightkan untuk masuk community development. Yang pertama adalah for survival and empowerment and well-being, untuk kesejahteraan. Apa-apa pembangunan yang kita lakukan adalah untuk kesejahteraan, di mana pembangunan adalah berkait dengan changing ataupun perubahan hidup yang lebih baik. Jika kita lihat dalam konteks Islam sendiri, kita ada setiap tahun ma'al hijrah. Hijrah itu membawa masuk perubahan. Sebenarnya bukan setakat naik unta daripada Mekah, Madinah, Mekah ke, bukan setakat itu perpindahan, tetapi juga membawa meaning maksud hijrah tu lebih baik pada hari ini. Itu yang kita tekankan dalam Islam, di mana kita tahu besok adalah lebih baik pada hari ini. Itu adalah maksud. Sama juga yang community dalam konteks untuk survival, untuk empowerment dan juga well-being. Empowerment saya akan highlightkan for the next slide. What is empowerment? Juga ada next, community development, pembangunan komuniti memerlukan partnership and collaboration within community and juga organisation ataupun agensi, government or non-government. Jika kerajaan ingin melakukan any perubahan, any changing, dia memerlukan juga komuniti. Dia tidak boleh bergerak sendiri. Perubahan itu perlu digerakkan bersama, di mana komuniti sebagai penggerak, sebagai pelaksana kepada pembangunan. Dan juga di sini daripada Asrarul Kadir 2012 pula, pembangunan komuniti itu sendiri adalah satu usaha untuk kita membawa kepada perubahan, dan juga di-emphasizekan lagi oleh Floral. Floral ini adalah berkaitan dengan mengkaji tentang community capital. Dia menekankan juga perlu ada kerjasama antara rakyat dan juga golongan yang perintah dan diperintah, dan juga perlu adanya proses decision making itu sendiri. Working together bukan setakat working dari segi top down, iaitu pemerintah memberi arahan ataupun memberi gambaran projek, tetapi perlu ada collaboration. Itu bermula daripada decision making, daripada pembuatan keputusan. From the bottom up, maksudnya daripada komuniti sendiri akan menerangkan apakah keperluan mereka, sama-sama identify problem, identify needs and so on. Dari segi perspektif of community development, ada a few perspektif. For the first, yes,
kita tidak boleh lari daripada economic perspektif kerana economic perspektif ini menggambarkan satu bentuk pelaburan di mana contoh jika kita mempunyai income yang tinggi ataupun sebuah negara mempunyai kadar pendapatan yang stable, yang baik, dia membolehkan atau mengizinkan pula perbelanjaan dibuat kepada masyarakat, kepada komuniti, kepada rakyat. Sebagai contoh, dengan KDNK yang baik, dengan pendapatan individu, pendapatan isi rumah yang stable, mengupayakan mereka mendapatkan makanan yang sihat, akses kepada pendidikan dan sebagainya. So, economic perspektif tidak boleh lari. Kemudian dari segi term of social perspektif. Social perspektif ni kita merujuk kepada pembangunan sosial, termasuklah akses kepada pendidikan tadi. Kemudian hubungan ataupun kita panggil collaboration antara komuniti dan juga pihak luar. Seterusnya, community development juga dilihat dari segi perspektif welfare perspektif, di mana kita tahu ada certain perkara memang welfare perspektif diguna pakai. Contohnya, sebagai contoh baru-baru ini yang kita telah, dan still kita tengah ongoing on our pandemic, dia memerlukan satu inisiatif welfare perspektif di mana masyarakat perlu dibantu dari segi keuangan. Kerana di sini kita tahu dia tidak mempunyai power, tidak mempunyai ability to generate income. So dia kat sini welfare perspektif dalam many country focusing on welfare perspektif to generate ataupun to initial project for community. Permulaan dia. Seterusnya, ini ada sedikit berkaitan historical of community development in Malaysia, bermula dengan rancangan BRICS tahun 1948 sebelum merdeka lagi. Ini adalah daripada British, di mana dia berfokuskan kepada kelompok-kelompok komuniti kecil di kawasan-kawasan pinggir bandar ataupun remote area. Terutamanya difokuskan kepada kaum Cina. Dan kemudian diketuai oleh RIDA, FERDA, kemudian terteruburnya Ministry of Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Dan juga ada sedikit Red Book Plan, semua adalah rentetan berkaitan dengan pembangunan komuniti di Malaysia yang dilaksanakan bersama inisiatif kerajaan. FECRA, dasar ekonomi baru, iaitu dasar ekonomi baru dia highlightkan lebih kerana dia adalah untuk menyeimbangkan, mengurangkan kemiskinan dan balancekan kemiskinan antara kaum. Untuk makluman, saya rasa Indonesia pun sama, banyak suku kaum, dan begitu juga di Malaysia dengan pelbagai kaum. So, jadinya nak balancekan income, balancekan ekonomi within etnik ataupun race di Malaysia. Seterusnya, pelbagai bentuk gerakan, pelbagai bentuk hala tuju revolusi desa ataupun falsafah, even dasar-dasar yang dibentuk untuk meningkatkan pembangunan komuniti di Malaysia. Dan juga dia berkait dengan untuk mengurangkan kemiskinan penduduk Malaysia. Yang kita boleh tengok nanti the next slide berkaitan dengan FERDA, FECRA dan sebagainya. Dan juga sehingga kini pelbagai inisiatif telah dilaksanakan di mana Malaysia mempunyai satu konsep rancangan Malaysia pertama sejak tahun 1967 sehinggalah sekarang, iaitu kita mencapai kepada the next one 2020 rancangan Malaysia ke-12 di mana setiap elemen rancangan Malaysia itu diketengahkan apakah inisiatif yang diberikan kepada komuniti rakyat Malaysia untuk mengurangkan kemiskinan dan mencapai kesejahteraan hidup. Kerana kita tidak mahu melihat kemiskinan dari segi konteks ekonomi semata-mata, tetapi termasuk juga dengan kesejahteraan hidup, termasuklah akses kepada pendidikan. Seterusnya, ini adalah berkaitan dengan profession and career in Malaysia related with community development. Profession dia adalah berkaitan dengan biasanya orang Malaysia akan tahulah pegawai pembangunan masyarakat oleh JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, pekerja perkembangan ataupun pegawai pembangunan sosial, dan juga
pekerja kesihatan awam. Kita ada medical social worker di mana mereka ini bekerja di hospital-hospital kerajaan dan membantu pesakit yang tidak boleh membuat bayaran terhadap rawatan ataupun kos-kos perubatan. So dia akan merupakan enabler lah ataupun middleman untuk kita uruskan dari segi pembayaran minimum untuk operation ataupun kadar-kadar tertentu. Okey, so sektor-sektor yang berkaitan dengan community development ni diguna pakai di Malaysia merangkumi welfare, agriculture, irrigation and drainage pun, sistem pengairan dan juga peparitan, social forestry, community health, economic community juga human development. So jadinya sektor-sektor di Malaysia ni sama ada sektor itu berbentuk government sector ataupun non-government sector. Dan sekarang ni memang satu increment yang tinggi dalam kalangan peranan corporate social responsibility lah. CSR ataupun tadi seperti Bapak Hadi beritahu tentang tanggungjawab sosial corporate. Sama juga dengan Malaysia, dia banyak dilaksanakan oleh syarikat-syarikat swasta yang besar ataupun syarikat-syarikat government link company yang besar yang mempunyai pengecualian dari segi pembayaran cukai jika mereka melaksanakan program-program berbentuk komuniti ini. Okey. Ini adalah satu statistik daripada Jabatan Perkhidmatan Awam, the update one, 31 March this year. Berkaitan dengan sektor in Malaysia yang menggunakan community worker ataupun community development lah. So kita boleh tengok kat sini the highest one Jabatan Kebajikan Masyarakat. So Malaysia ni memang sinonim. Kalau kata kebajikan ke ataupun nak tolong-tolong orang susah ke, bantuan-bantuan, dia akan berkaitkan dua entiti, iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga lembaga zakat. Zakat tu untuk orang Islam yang mengeluarkan zakat lah. So dua entiti tu memang terkait dengan mentaliti rakyat Malaysia berkaitan dengan bantuan-bantuan yang diberikan dalam sektor mengurangkan kemiskinan sendiri. Okey, seterusnya kita boleh tengok dari segi kadar yang tertinggi seterusnya adalah berkaitan dengan kesihatan, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia. Pegawai pembangunan masyarakat dia 312 untuk terkini lah. Dan seterusnya sektor-sektor yang lain. Dan juga kita boleh tengok sebenarnya sektor-sektor pertanian ataupun pendidikan juga terdapatnya elemen-elemen community worker. Kerana apa? Kita tahu pendidikan, pertanian bila dia dealing with people, dia akan melibatkan community worker sebab dia dealing with people dan juga dealing with perubahan ataupun pembangunan yang dilaksanakan. Okay? Alright. Okey, bagaimana pula dari segi training yang diberikan kepada community worker di Malaysia? Kalau kita tahu untuk membantu ataupun pembangunan di Malaysia dan untuk reduce poverty, kita memerlukan guideline. Apakah tindakan-tindakan yang boleh dilaksanakan untuk membantu pekerja-pekerja pembangunan masyarakat ataupun kita panggil ejen perubahan ni bekerja di komuniti. Permulaan ni adalah kita boleh lihat dari segi jilid yang pertama tahun 2002 dikeluarkan berkaitan dengan modul latihan komandan dan ketua pasukan lah. Ini adalah oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan juga ada 2 jilid. Dan seterusnya berkaitan juga dengan modul sukarelawan. Kerana modul sukarelawan atau volunteer ini dia terkaitnya dengan sektor pembangunan masyarakat ataupun perubahan yang dibawa ke masyarakat. Sebagai contoh, di Malaysia bila kita capai hujung-hujung tahun, Oktober, November, Disember, ada satu fenomena hujan. So ada setengah-setengah location, sebagai contoh yang location yang selalu famous dengan banjir adalah di Kelantan. Di Kelantan ada jika hujan tu berterusan, memang ada juga masalah banjir. So kat sini memang volunteer paling berperanan. Sukarelawan memang berperanan membantu masyarakat mengendalikan bencana tersebut. Bukan dari segi expertise yang diberikan sebagai contoh menyelamatkan manusia ke, tidak. Kerana kita tahu elemen-elemen penyelamat kita gunakan bomba. Bomba adalah ataupun APM, pembangunan masyarakat punya agensi lah. Tetapi di sini adalah dari segi latihan dan training yang diguna pakai untuk mereka membantu bangsa-bangsa banjir tersebut. Sebagai contoh, bagaimana mereka menyediakan tempat-tempat untuk mangsa banjir tersebut duduk sementara.
di sekolah ke so kita akan menyediakan tempat-tempat itu adalah modus sukarelawan yang di-training ataupun yang diguna pakai dalam konteks Malaysia iaitu di bawah ISM, Institut Sosial Malaysia. Okay, the last one, okay, the update one adalah dari segi NOS. NOS ni kita panggil dia adalah berkaitan dengan standard kemahiran pekerjaan kebangsaan, di mana ni adalah latest one untuk guideline untuk community work operation. So di sini saya bacakan sikit Jabatan Pembangunan Kemahiran menekankan NOS ni, yang latest one ni adalah berkait salah satu inisiatif untuk memajukan lagi profession pembangunan komuniti, profession community development dari segi kualiti penyampaian perkhidmatan pembangunan komuniti. Kita melihat pekerja-pekerja yang terlibat dalam bidang community development ini mempunyai etika profession dia. Kita tahu setakat ni doktor, nurse ataupun jururawat yang mempunyai etika profession dia, tapi pembangunan komuniti juga perlu. Kerana apa? Kerana kita still dealing with people, kita dealing with community, kita memerlukan satu etika bagaimana untuk berkomunikasi, bagaimana untuk mewujudkan elemen motivation dalam pembangunan komuniti itu sendiri. Alright. Ini adalah illustration daripada Asnarul Kadi tahun 2021 berkaitan dengan NOSS for community work. Ada kompetisi teras. That's hubungan komuniti, bagaimana kita nak membentuk hubungan dengan komuniti, berkomunikasi. Dari segi pelaksanaan, implementation. Any project yang berkaitan dengan komuniti, bagaimana kita nak laksanakan, adakah kita bekerjasama secara paksa ataupun sukarela, dan juga khidmat sokongan komuniti. Dan seterusnya di Malaysia juga kita ada agensi-agensi yang berkaitan dengan community work di mana mungkin dia diguna pakai berkaitan dengan NOSS ni lah iaitu infra, kemajuan desa, JAKUA ni berkaitan dengan aborigin ataupun orang asli, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kemas, Pendidikan dan sebagainya, dan juga NGO. So, mana-mana organisation ataupun entiti yang rasa-rasa mereka ni terlibat dengan community development, terlibat dengan elemen-elemen pembangunan, perubahan, so dicadangkan untuk menggunakan standard NOSS berkuat kuasa tahun 2021, iaitu tahun ni. Seterusnya kita lihat dari segi ni adalah berkaitan dengan daripada Kementerian Pembangunan Luar Bandar berkaitan dengan Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kampung ataupun dipanggil jawatan JKKK. Setiap kampung ada JKKK. So dia peranan sebagai leadership. So setiap kampung akan melaporkan kebajikan kampung-kampung mereka dari segi pembangunan kampung, pembangunan fizikal dan juga pembangunan diri warga kampung mereka. So that diperlis kita ni adalah bilangan kampung dan juga bilangan JKK. Jadi dekat sini adalah representative as leadership from community itself. So daripada community tu dia ada ketua kampung yang should be berperanan sebagai leader untuk menyampaikan segala keperluan, segala masalah kepada pihak yang terlibat ataupun yang berkaitan. Dan juga dari segi projek, pelaksanaan projek juga. Biasanya kerajaan ataupun badan bukan kerajaan bila ingin membuat projek-projek tertentu di kawasan kampung-kampung, mereka akan dengan ketua kampung ataupun JKKK ataupun leadership ataupun persatuan tersebut. Ini adalah memudah carakan mereka untuk melaksanakan program dan juga aktiviti yang berkaitan dengan perubahan yang ingin dicapai di kampung tersebut. Seterusnya, di Malaysia juga kita ada menekankan volunteerism ataupun kesukarelawanan, di mana seperti yang saya maklumkan tadi, peranan sukarelawan ni adalah terletak dari segi matlamat dia, dari segi job scope dia adalah berkaitan ataupun depends on organisation. Jika dia di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, of course elemen-elemen seperti membantu bangsa banjir ataupun pembinaan rumah ataupun
aktiviti kesukaran dalam kalangan sekolah, mengajar atau mendidik kanak-kanak di kawasan luar bandar, remote area dari segi 3M. 3M tu membaca, mengira dan menulis, dia adalah berkaitan dengan organisasi itu. Apakah matlamat dia? Jadi kita tengok dari segi kesihatan, dari segi persekitaran pun ada terdapatnya volunteer yang berkaitan untuk membersihkan kawasan pantai, untuk memberi kesedaran tentang penjagaan alam sekitar sebagai contoh 3R, recycle, reuse, reduce dan sebagainya. Dan yang terkini daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat sendiri adalah berkaitan dengan bantuan untuk warga emas, sama ada dari segi income, dari segi pendapatan dan juga dari segi keupayaan fizikal mereka. Kerana kita melihatkan keperluan ini perlu selaras dan sejajar dengan peningkatan warga emas ataupun warga tua di negara Malaysia itu sendiri. Okey, seterusnya kita pergi kepada bagaimana poverty itu dikenal pasti di Malaysia. Okey. Berikut adalah merupakan poverty rate Malaysia context untuk the latest one iaitu 2020 lah, 2020 melalui Jabatan Perangkaan. Okey. Kita akan lihat 3 negeri yang related dengan highest, dipanggil highest rate ataupun poverty iaitu Kelantan, Sabah, Kelantan dan juga Sarawak. Tetapi bukanlah kita melihat dari segi persentage semata-mata kerana Sabah ni merupakan negeri yang besar, keluasan yang besar, so mungkin itu adalah faktor-faktor yang menyumbang juga. Tetapi tiga negeri ini adalah sinonim dengan kemiskinan ataupun poverty rate yang highest di Malaysia. Okey. Ini adalah location itu Sarawak, Sabah dan juga Kelantan. So kebanyakan poverty ni adalah dilaksanakan oleh badan-badan tertentu ataupun kita ada IKASI. IKASI itu adalah senarai-senarai peserta-peserta ataupun komuniti yang mempunyai income di bawah garis kemiskinan. Berkata tentang garis kemiskinan ini, Malaysia juga dalam usaha untuk update garis kemiskinan yang terkini iaitu 21 September yang lalu our Prime Minister dia menekankan tentang kajian semula tentang garis kemiskinan ini ataupun kita panggil poverty rate lah untuk income di Malaysia, di mana kalau kita lihat PJK untuk 2019 pendapatan di bawah RM2,208 dikatakan miskin. Sebelum ini 2016 dan juga digunakan pakai daripada 2005 hingga 2016 iaitu 980, tetapi naik pada 2019 iaitu RM2,208. So sekarang ni masih lagi dalam kajian. Mungkin next year akan keluarkan jumlah yang barulah ataupun figure yang baru kadar kemiskinan ataupun panggil pendapatan garis kemiskinan PJK ni mungkin meningkat lagi lah, kita tak tahu sebab kerana dia sinonim, dia selaras sinkronis dengan peningkatan harga barang. Peningkatan harga barang, peningkatan bahan mentah dan sebagainya. So that dia siapa yang di bawah pendapatan tersebut dikira miskin. Dia ada dua lah, kita tahu miskin mutlak dan juga miskin relatif. Di sini kenapa kemiskinan ini ditekankan perlu ditekankan dalam pembangunan komuniti. Kalau kita lihat baik tadi, pembangunan komuniti itu untuk mencapai perubahan, untuk mencapai kesejahteraan, well-being. Tetapi bagaimana perlu capai jika sesebuah komuniti, sesebuah keluarga, family ataupun sebuah individu mengalami kemiskinan. Ketidakupayaan mereka membeli makan, menyediakan tempat tinggal. So kita berkaitkan dengan absolute poverty ataupun kemiskinan mutlak. Dia tak boleh menghasilkan, tak boleh membeli makanan sendiri yang basic ni. Tempat tinggal, pakaian tidak boleh. So kita panggil dia absolute poverty ataupun kemiskinan mutlak. Relative poverty ni adalah berkaitan dengan household receive 50% less income than average median income. Bila kita lihat pada average median income, so kita mengambil kira keperluan seluruh negara punya income, seluruh penduduk rakyat Malaysia punya income, apakah purata dia, so that half daripada purata tersebut, sebagai contoh Malaysia ada 7,000 something, so half adalah kita panggil relative poverty. So itu adalah merujuk kepada
kemiskinan yang bersifat relatif. Kemiskinan ini di Malaysia fokus untuk 5 tahun kebelakang ini adalah bukan semata-mata di kawasan luar bandar, tetapi dia telah berubah kepada urban poverty. Urban poverty. Kerana di Malaysia penghijrahan banyak berlaku daripada kawasan rural area kepada urban. So that pemindahan ataupun penghijrahan tersebut daripada rural ke urban telah menghasilkan pula urban poverty, di mana ketidakmampuan mereka untuk afford dari segi makan, minum dan sebagainya. Dan kaitan dari segi urban poverty ni dia berkait dengan pelbagai implication, termasuk dari segi terhadap kanak-kanak ataupun children di mana saya akan share sedikit video daripada UNICEF berkaitan dengan kesan urban poverty terhadap kanak-kanak. Okey, saya akan share sekarang. Kalau boleh lihat dan dengar Okey, itu adalah berkaitan dengan sedikit ataupun kita panggil kesan poverty dalam konteks urban poverty di Malaysia. Jika kita memperlihatkan dia adalah isu yang bukan yang simple tetapi dia adalah satu keterangkuman inklusif isu di mana di kawasan bandar tersebut mempunyai berbagai golongan bukan setakat golongan dewasa dan juga kanak-kanak, di mana flat kos rendah di kawasan bandar ini keupayaan mereka untuk membayar sewa adalah dari segi kemampuan mereka. Dengan keluasan 900 square feet besar luas rumah dia, memuatkan ramai penghuni ataupun saya pernah pergi satu site kita buat site terdapat 21 orang dalam rumah yang berkeluasan 900 square feet tersebut. So itu adalah elemen-elemen yang perlu kita teliti, perlu kita selidiki bagaimanakah akan berlakunya jenayah-jenayah bentuk gangguan seksual dalam rumah sendiri. Itu tak perlu pergi luar. Adakah rumah itu selamat ataupun luar itu lebih selamat? Itu adalah isu-isu yang diketengahkan pada waktu ini berkaitan urban poverty selain daripada income. Okey, seterusnya kita akan melihat kepada program-program yang dilaksanakan di Malaysia, dari segi kerajaan dan juga bukan kerajaan. Okey. So saya boleh tahu tak saya sehingga pukul berapa ni Saya takut terlebih cakap. Banyak lagi slide kita nak pergi? Lanjut aja. Lanjut aja. Okey. Okey.
Yang permulaan yang kita boleh lihat kerjayaan di Malaysia adalah dari segi rural area ataupun rural development, iaitu melalui gerakan Desa Wawasan pada tahun 1996 dan di-upgrade pada tahun 2003 berkaitan dengan gerakan Daya Wawasan, kerana satu kumpulan riset menemui keperluan daya itu dalam pembangunan luar bandar. Itu merangkumi daya manusia, keupayaan manusia itu, daya pasaran, marketing dan juga daya ekonomi untuk generate income yang dilaksanakan oleh komuniti terbabit, di mana gerakan Desa Wawasan ini adalah di mana komuniti kampung ataupun lokaliti tertentu mengeluarkan produk-produk untuk diperniagakan ataupun didagangkan ataupun dibisneskan. So kat sini community development adalah satu strategi di kawasan pembangunan luar bandar dan dia menekankan kepada leadership role. Seperti kita maklum, di Malaysia ada JKKK, iaitu peranan ketua ataupun leadership di setiap lokaliti kampung dan juga kemampuan, ability, human capabilities dari segi kuasa mereka untuk buat keputusan, untuk menentukan keupayaan mereka untuk mengetahui dari segi technical thing pun mereka adakah bagaimana mereka untuk marketing produk mereka. So itu adalah knowledge ataupun pengetahuan yang diperlukan oleh komuniti terbabit, bukan setakat dari segi keupayaan manusia saja, tetapi dari segi keupayaan pengetahuan ataupun dipanggil information ataupun knowledge transfer di situ. Seterusnya kita boleh lihat juga yang sinonim di Malaysia adalah Verda dan Verkla, di mana pembangunan komuniti tanah rancangan. Dia adalah satu pembangunan tanah rancangan yang diplan ataupun menggunakan instrumen ekonomi untuk membangunkan komuniti. Permulaan itu adalah Verda dan berbeza dengan Verkla, di mana Verda adalah tanah rancangan yang dibangunkan oleh kerajaan dan ditentukan untuk tanam tanaman apa. Sebagai contoh, mostly of Verda adalah menanam kelapa sawit. So dia bagi keluasan tertentu untuk perumahan, untuk perumahan tinggal, keluarga tinggal dan juga melaksanakan kerja ataupun kelapa sawit, penanaman kelapa sawit. Itu adalah sinonim dengan kerajaan dan ia adalah berbentuk top down daripada kerajaan kepada rakyat. Di Malaysia juga kita boleh lihat kejayaan Verda dan juga Verkla dari segi menambahkan kualiti hidup dan juga kesejahteraan hidup penduduk Verda ataupun Verkla, di mana kenaikan income dan juga dari segi kemampuan mereka untuk menghantar anak sekolah, accessibility kepada pendidikan. Cuma di sini ada sedikit bila kita kata top down daripada atas ke bawah, so that dia dari segi cabaran ataupun challenging yang dihadapi adalah daya tindakan ataupun resiliensi diri ataupun kita panggil ketahanan mereka untuk kekal dalam konteks pembangunan tersebut ataupun keupayaan mereka untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah terkait di mana top down approach biasanya kita tahu komuniti akan rasa kebergantungan tinggi dan kurangnya independen ataupun self independent. Dia akan bergantung dan biasanya dia akan dikatakan oleh teori kurang untuk berdikari. So kebergantungan itu tinggi terhadap pihak atasan. Di Malaysia juga kita ada buat bottom up, iaitu daripada rakyat sendiri, daripada komuniti sendiri ke atas, iaitu inisiatif dia bermula dengan rakyat itu sendiri ataupun komuniti, iaitu kita boleh tengok rancangan pembangunan tanah negeri dan group settlement tahun 1960. Kalau di Malaysia boleh lihat di Sungai Merak, Sungai Merak Kajang, Selangor, di mana komuniti sendiri yang usahakan tanaman mereka dan mereka sendiri yang menggerak meminta dari segi marketing, pemasaran ataupun kerjasama dengan pihak-pihak tertentu dilaksanakan oleh komuniti sendiri ataupun inisiatif from community itself. So we call it as a bottom up. So yes, lebih berdikari, lebih resilient dan lebih berdaya upaya kerana mereka initial ataupun starting daripada komuniti sendiri. Komuniti yang selesaikan masalah, komuniti yang kena pasti apakah keperluan, apakah daripada discussion mereka sendiri. Dan of course, mereka ada leadership leadership role. Peranan kepimpinan itu perlu di dalam setiap sebuah pembangunan komuniti.
Okey, seterusnya bila kita kaitkan dengan kemiskinan juga, keterkaitan dengan komuniti orang Asia atau Aborigine people, okey, di Malaysia adalah sejak tahun 1954 lagi iaitu satu jabatan yang diwujudkan untuk menjaga kebajikan orang asli ataupun kita panggil Aborigine people. So di sini kita boleh lihat dari segi konteks pembangunan mereka memperlihatkan kajian itu memperlihatkan apakah tahap sustainability mereka, apakah tahap kelangsungan mereka, di mana kita tahu modal insan mereka, apakah keperluan mereka untuk pergi mendapatkan pendidikan formal, sekolah ataupun dipanggil sekolah-sekolah lah, ataupun bagaimana hubungan komuniti orang asli dengan orang luar. Untuk makluman, komuniti orang asli biasanya dia akan tinggal di remote area ataupun di kawasan-kawasan luar bandar yang terpencil. So akses kepada masyarakat tempatan ataupun masyarakat arus perdana kita panggil adalah limit. Di sini mereka ada dua dari segi skill, iaitu kemahiran yang diwarisi seperti sebagai contoh kemahiran memburu, menternak binatang dan sebagainya, dan juga kemahiran yang dipelajari iaitu bila mereka mendapatkan pendidikan formal. Dan asimilasi juga berlaku, dan terutamanya dalam adaptasi sekarang globalization berlaku iaitu dunia tanpa sepadan. Bila mereka akses kepada internet ataupun kita tahu dunia alam maya, bila mereka ada setengah tu yang mempunyai handphone, so pengaruh-pengaruh adaptasi still berlaku di mana melihatkan hubungan sosial antara mereka ini tidak mempunyai masalah dengan penduduk luar kawasan mereka. Dan namun begitu dari segi konteks ekonomi mereka masih lagi jauh ketinggalan dengan penduduk di luar kawasan mereka. Dan ini adalah yang terkini yang belanjawan yang dikeluarkan kepada masyarakat orang asli, terutama dari segi human capital, akses kepada pendidikan sekolah, pendidikan formal, dan juga build capital iaitu pembinaan yang bersesuaian dengan penduduk masyarakat orang asli. Sebagai contoh, pembinaan tadika ataupun kindergarten, pembinaan sekolah-sekolah, pembinaan rumah dan sebagainya. Ini adalah yang dikeluarkan oleh kerajaan untuk tahun ini. Okey, seterusnya Nafabati juga dikaitkan dengan kita panggil dengan komuniti nelayan. Kerana apa? Kita tahu nelayan ini kebergantungan mereka kepada sumber akses kepada pengairan laut adalah tinggi. Dan kita lihat, saya memperlihatkan, saya rasa bukan setakat di Malaysia, saya rasa of course yang berlaku juga di Indonesia, di mana kita tahu berlakunya fenomena global, kita panggil perubahan cuaca PC ni, di mana Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC di Malaysia memperlihatkan peningkatan suhu meningkat daripada 0.6 darjah Celsius kepada 4.5 setiap tahun. So perubahan cuaca itu mempengaruhi dari segi peningkatan suhu, suhu air laut, paras air laut, taburan hujan, perubahan angin panas, tiupan angin, semua adalah berkait dengan income para nelayan. Kerana dikatakan di kajian menunjukkan kalau suhu air laut meningkat, ikan-ikan ataupun sumber hidupan laut tidak banyak boleh kita dapati. So kat sini dia terkait pula dengan sumber makanan ataupun sumber makanan untuk rakyat tempatan. So that mungkin kita akan memerlukan makanan-makanan berbentuk segera ke, kita tidak pasti. Tetapi dalam konteks poverty ini sendiri, bila hasil lautan itu berkurangan, so dia akan secara tidak langsung menjejaskan pendapatan para nelayan. Di mana kita tidak boleh lari daripada masalah perubahan cuaca yang daripada tahun ke tahun mengganggu perkembangan pendapatan komuniti nelayan dan juga dari segi akses kepada sumber makanan itu sendiri. Berikut merupakan mantan Perdana Menteri atau Prime Minister Malaysia yang mengatakan kita perlu ada inisiatif ataupun approach untuk menjana pendapatan nelayan juga petani dari segi perubahan cuaca yang berlaku di negara kita. Mungkin kita menggunakan cara yang membentuk teknologi dan sebagainya. So satu inisiatif perlu dilaksanakan kepada golongan petani dan juga golongan nelayan ini. Dan ini adalah merupakan daripada Jabatan Perikanan Malaysia berkaitan dengan sumber marine dan juga sumber aquaculture dari tahun ke tahun iaitu 2020 dan juga seterusnya di mana menunjukkan sumber makanan dari segi lautan pantai, laut dalam, air tawar,
air payau dan juga rumpai laut. Di mana kita tahu rumpai laut ni meningkat daripada tahun 2001 kepada 2020, menunjukkan banyaknya pencemaran berlaku di kawasan perairan ataupun laut tu, dan juga menjejaskan sumber dapatan makanan dan juga sumber perairan itulah seperti ikan dan sebagainya. Okey. Bila berkaitan tentang perubahan cuaca ini, pelbagai kajian yang dilaksanakan berkaitan dengan adaptation nelayan untuk climate change ini, dari segi kognitif, dari segi praktis dan juga dari segi struktur, di mana adaptasi ini adalah berbeza mengikut negeri, mengikut kawasan, di mana dia merangkumi kesedaran terhadap perubahan cuaca ini dan juga adakah dari segi kebolehan ataupun resiliensi dari segi praktis dan juga peluang yang boleh kita ambil untuk masyarakat negara ini, dan seterusnya adalah kita mendapatkan sokongan ataupun collaboration daripada pihak berkuasa tempatan, NGO ataupun government untuk mempercepatkan proses pemulihan, iaitu panggil structure domain. Okey, seterusnya kita boleh lihat seperti yang saya maklumkan seperti sebelum ini adalah peranan Department of Social Welfare di Malaysia, iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam konteks yang merangkumi pelbagai, bukan setakat pelbagai program tetapi juga pelbagai golongan-golongan. Kita boleh tengok dari segi bangsa bencana, psikologi and counselling, care center, home help, JKM volunteer, disabled person, skim bantuan kebajikan. Bantuan ni sama ada berbentuk benefit receive dalam bentuk money ataupun dalam bentuk sumber pendapatan ataupun dalam bentuk bantuan dari segi peralatan. Sebagai contoh, tukang jahit dia akan memberi bantuan yang berkelayakan seperti mesin-mesin jahit dan sebagainya. Juga Jabatan Kebajikan Masyarakat juga berfokuskan kepada violence to family. Mangsa-mangsa dera dalam kalangan keluarga juga diberi perlindungan. Jadinya Department of Social Welfare ni dia cover pelbagai sektor dan pelbagai group dalam di Malaysia ni, sama ada keluarga ataupun individu secara kecil. Ini adalah untuk memastikan kesejahteraan dalam aspek yang bukan ekonomi. Okey. Begitu juga KEMAS iaitu Kemajuan Masyarakat di Malaysia sejak tahun 1990, dia ditubuhkan lebih kepada bersifat human capital, pembangunan manusia, dari segi training, dari segi akses kepada sekolah, permulaan sekolah, preschool ataupun kindergarten, di mana bayarannya adalah minima yang paling rendah untuk membolehkan masyarakat akses kepada pendidikan, iaitu dia melibatkan pembangunan manusia dan juga program-program yang berkaitan dengan human capital ataupun skill and knowledge dalam penduduk rakyat Malaysia. Okey. Dan seterusnya, Ministry of Rural Development Malaysia ni ataupun pembangunan luar bandar ni, dia berperanan berfokuskan pembangunan di kawasan rural area ataupun pembangunan luar bandar dari segi fasiliti, dari segi pembinaan fizikal ataupun dari segi peningkatan pendapatan, kesihatan dan sebagainya. Dia adalah coverage dia adalah meluas, terutamanya dia membuat kerjasama collaboration dengan badan-badan tertentu, badan-badan NGO dan juga badan private ataupun badan-badan di bawah kerajaan-kerajaan ataupun sebagai contoh yayasan-yayasan di bawah kerajaan yang melaksanakan program-program yang berkaitan di kawasan luar bandar. Dia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat luar bandar secara menyeluruh. Okey. Jika kita lihat dari segi konstitusi ataupun kita panggil dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia pada tahun 2020 telah dilaksanakan satu dasar kemakmuran bersama di mana dia memperlihatkan kepada berfokuskan kepada kemakmuran bersama masyarakat Malaysia, sama ada berada di kawasan bandar dan juga luar bandar. Kepentingan kemakmuran bersama ini adalah pembangunan untuk semua. Nak struktur semula ekonomi. Kita tahu pembangunan kepadatan penduduk di bandar adalah tinggi berbanding luar bandar. Jadinya apakah kestabilan itu berlaku? Mungkin di kawasan luar bandar tidak mempunyai fasiliti yang cukup seperti di luar bandar. Dan bagaimana kepadatan ataupun ramainya penduduk Malaysia yang berfokus kepada bandar, kawasan city, kawasan center, dan adanya kelompongan di kawasan-kawasan luar bandar.
So kepadatan itu harus diselesaikan dengan sebaik mungkin. So di-structure balik ekonomi. Okey, mungkin nanti akan diwujudkan peluang-peluang pekerjaan di kawasan luar bandar semua supaya ada movement itu kerana kepadatan itu tinggi di kawasan bandar. Begitu juga dari segi jurang kekayaan dan juga pendapatan yang menjadi fokus utama dalam dasar kemakmuran bersama ini, nak mengurangkan pendapatan golongan yang T20 dan akan saya highlightkan nanti golongan pendapatan tinggi dan pendapatan rendah. Kita nak kurangkan jurang itu supaya pendapatan itu adalah lebih kurang sama untuk penduduk Malaysia. Dan akhir sekali adalah untuk mencapai tahap kesejahteraan ataupun kemakmuran negara melalui pembangunan yang seimbang ataupun balance development dan juga share prosperity secara bersama. Okey. Dasar ini masih dilaksanakan iaitu bermula pada tahun 2020 sehingga 2030 dan yang terkini ataupun yang baru saja dilancarkan oleh our Prime Minister yang baru adalah berkaitan dengan keluarga Malaysia. Ini memang baru saja. So dalam Ogos dia disebut dan di-highlight oleh Perdana Menteri berkaitan dengan meaning of keluarga Malaysia. So kita boleh nampak dasar kemakmuran bersama seiring dengan keluarga Malaysia. So adakah dia overlap ataupun dia melengkapi ataupun bagaimana. Dan matlamat dia adalah sama iaitu matlamat ni adalah untuk sejak berlakunya pandemik COVID ini Prime Minister meng-highlightkan tentang dari segi ciri-ciri kebersamaan itu. Tetapi nama saja di-highlightkan di transform semula ataupun di rebranding iaitu keluarga Malaysia, tetapi nilai-nilai kebersamaan dia ada 3 ciri: keterangkuman, inklusiviti dan juga kesyukuran di mana memperlihatkan kerjasama antara rakyat Malaysia untuk sama-sama mencapai kesejahteraan bersama dari segi income, dari segi akses kepada pendidikan, dari segi kesejahteraan tempat tinggal, keselamatan dan sebagainya. Di mana kita boleh lihat di sini ada visi yang dikemukakan dari segi hala tuju strategik. Terutamanya perkara utama yang di-highlightkan dalam konteks keluarga Malaysia adalah untuk kita mengatasi dan menangani dengan baik kesan daripada pandemik COVID-19 ini. Bagaimana kerajaan berperanan untuk membantu rakyat dalam konteks mengatasi dan masalah yang dihadapi oleh rakyat, terutamanya dari konteks pekerjaan dan pendapatan, dan juga bagaimana rakyat boleh dibantu oleh kerajaan dari segi mencapai kesejahteraan yang perlu ditingkatkan ataupun dikekalkan sebelum ini. Kita tak nak dia menurun, tapi kita nak sama ataupun meningkat lebih baik. Okey. Ini adalah rasional-rasional yang dilaksanakan oleh keluarga Malaysia yang berfokuskan kepada 3 elemen ini. Dan di Malaysia juga bila kita kaitkan dengan pandemik COVID ini so kita tidak boleh larilah daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan virus COVID itu dan memberi kesan terhadap pendapatan setengah-setengah penduduk di mana adanya kengkangan dari segi pekerjaan dan sebagainya, di mana saya akan highlightkan pada slide yang akan datang slide seterusnya. Okey. Dalam pembangunan Malaysia juga pembangunan ini banyak dilaksanakan bukan setakat dalam daripada sektor government, tetapi juga dari segi sektor non-government ataupun kita panggil CSR, Corporate Social Responsibility, iaitu yang paling famous di Malaysia adalah Yayasan Sejahtera. Yayasan Sejahtera ini adalah di bawah Khazanah Nasional Berhad ataupun di bawah Yayasan Hasanah yang berperanan sebagai Corporate Social Responsibility yang ditubuhkan pada tahun 2019 dan berfokuskan kepada 3 elemen inilah iaitu supporting basic food, supporting sustainable livelihood dan juga providing basic service termasuk akses kepada air dan juga makanan dan juga apakah keperluan mereka untuk sustain sustainability iaitu bagaimana mereka untuk meneruskan kehidupan mereka. So berbagai program dilaksanakan yang berfokuskan kepada 3 negeri yang mempunyai poverty rate yang tinggi itu iaitu Kelantan, Sabah dan juga Sarawak di untuk YSN atau Yayasan Sejahtera difokuskan kepada 3 negeri tersebut. Okay. So program-program yang dilaksanakan adalah supportive program. Program itu adalah bermula pada komuniti. Sebagai contoh, komuniti mempunyai dan membuat tanaman-tanaman di kawasan mereka. Sebagai contoh tanaman halia, tanaman-tanaman makanan yang berkaitan ataupun chili fertigation
Tetapi Yayasan Sejahtera ini berperanan sebagai badan yang melaksanakan ataupun memudah cara ataupun enabler antara komuniti dan pihak luar. So dari segi marketing Yayasan Sejahtera bagi training yang berkaitan yang bersesuaian dengan komuniti, juga memberi supporting benefit receive, peralatan-peralatan yang tertentu, bagaimana nak market ataupun nak marketing dari segi pemasaran produk-produk yang ditanam dan sebagainya. Dan ada a few successful story, dan one yang saya rasa yang saya boleh share di sini adalah successful story dari segi kampung pulutan di Sabah yang mengusahakan tanaman halia. So tanaman halia ini dikembangkan, dilaksanakan oleh komuniti tempatan, dibuat secara bersama dan dipasarkan setakat ini ke Saudi Arabia yang terkini lah. So saya akan play video ini. Daerah kota Maluku berpotensi menjadi pengeluar hal yang berkualiti. Sebab itu, Suruhanjaya Koperasi Malaysia Negeri Sabah dan berbagai agensi berkaitan hampir membantu penduduk dari segi bimbingan dan nasihat. Dalam Pegawai Daerah Kanan Kota Maluku, Nahalan Majuna berkata, ia penting bagi memastikan penduduk mampu mengeluarkan hasil yang berkualiti secara konsisten untuk pasaran jangka panjang. Ini acara ini sangat baik dan menaikkan pendapatan penduduk kampung juga nama Kota Maluku. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas sesi penerangan tanaman halia oleh pengerusi Koperasi Kaum Muda Karat Berhad Pahang Hamdan Yusof di Kampung Pulutan Kota Maluku. Menurut Nahalan, tanaman halia besar-besaran di Kampung Pulutan berjaya menghasilkan halia bersaiz besar dan berpotensi dikembangkan. Kejayaan tanaman halia tersebut merupakan hasil kerjasama masyarakat kampung dengan berbagai pihak yang secara tidak langsung memperbagaikan pendapatan penduduk. Di sini dia memperlihatkan dari segi konteks kerjasama, collaboration. So Yayasan Sejahtera sebagai organisasi yang melaksanakan pembangunan komuniti di kawasan luar bandar mengidentify keperluan-keperluan komuniti dengan apakah yang mereka telah miliki. So kat sini komuniti itu telah mengusahakan tanaman halia, bagaimana halia itu perlu dikembangkan, ditingkatkan kualiti dia. So ada kerjasama dengan transfer knowledge oleh organisasi ataupun badan yang mempunyai kepakaran dalam aspek pertanian ataupun penanaman dan mengusahakan sehingga mencapai hasil dan sehinggalah dipasarkan dan secara tidak langsung boleh membantu penduduk tersebut meningkatkan pendapatan mereka. Selain itu juga kita mempunyai yang terkini ataupun yang latest adalah dari segi corporate social responsibility daripada Yayasan Petronas. Di Indonesia, Petronas adalah entiti yang besar yang berkaitan dengan petroleum negara kita, untuk Malaysia. So dia berfokuskan kepada 3 elemen corporate social responsibility atau CSR, iaitu education, community well-being dan juga development dan juga environment. Semua ini adalah berkaitan dengan berfokus ataupun kepada kumpulan-kumpulan tertentu untuk mencapai standard ataupun piawaian untuk pembangunan dan juga perubahan hidup yang lebih baik. So 3 elemen ini adalah di-highlightkan oleh Yayasan Petronas. So kita boleh nampak pelbagai bentuk yang terdapat di Malaysia, sama ada government atau non-government, dalam membantu meningkatkan usaha perubahan yang lebih baik ataupun pembangunan komuniti yang lebih baik dalam konteks negara Malaysia. Seterusnya, jika kita penduduk Malaysia terutama di luar bandar, dia sangat sinonim dengan AIM. Dipanggil Amanah Ikhtiar Malaysia. Dia adalah merupakan skim pinjaman mikrokredit yang kita ambil inisiatif ataupun sampel daripada Grameen Bank. So saya rasa for sure Indonesia pun mesti tahu kan berkaitan Grameen Bank daripada Yunus ataupun daripada negara Bangladesh yang berfokuskan kepada pinjaman mikrokredit yang mampu dibayar oleh penduduk luar bandar. So kat sini Amanah Ikhtiar Malaysia ni sangat sinonim dengan penduduk luar bandar, iaitu wanita yang ingin membuat peningkatan pendapatan mereka, sama ada mengusahakan ataupun memperkembangkan expand their business. So expand their business tu dia mungkin nak beli barang-barang tertentu, so dia memerlukan amount duit tertentu. So that
Okey, di sini dia ada kadar bayaran tertentu, iaitu tempoh bayaran balik tu ikut kemampuan, sama ada 12 minggu, 25 minggu, 35 minggu dan 50 minggu. So di sini dia ada pelbagai bentuk skim bantuan yang diberikan kepada penduduk bandar, dan dia adalah bertujuan untuk mengurangkan kemiskinan melalui pemberian pinjaman. Itu golongan sasar yang tertentu saja dan ikut kemampuan mereka. Dan biasanya bila saya pergi di site Kuala Lumpur Bandar, mereka boleh ambil inisiatif bayar pada minggu-minggu tersebut ataupun pada setiap minggu AIM ni akan datang di kawasan kampung tersebut dan akan pungut pungut duit ataupun ambil duit daripada yang kita dah buat satu perjanjian ataupun komite buat perjanjian nak bayar selama 12 minggu. So apakah amount dia? Contohnya RM90, RM70 dan sebagainya yang mampu dibayar oleh komuniti ataupun individu tersebut dan ini adalah terikatnya perjanjian, tetapi dia juga mempunyai insurans tersendiri di mana jika bila pinjaman ini ada inilah insurans di mana jika terdapat peminjam yang tidak boleh bayar dari segi faktor kesihatan juga akan dipertimbangkan dari segi pembayaran dia seperti gambar inilah so peserta ini mempunyai mendapat bayaran tu disettlekan ataupun dilansamkan, ditamatkan kerana tidak mempunyai keupayaan lagi untuk bekerja. So AIM ini sangat famous dan sangat familiar di kawasan-kawasan luar bandar di Malaysia. Okey, seterusnya di Malaysia juga ada kita sinonim dengan Lembaga Zakat Malaysia. So Lembaga Zakat ni dikelolakan oleh setiap negeri di Malaysia. Setiap negeri ada 14 negeri. So peruntukan itu diagihkan oleh institusi Lembaga Zakat untuk golongan-golongan asnaf ataupun dipanggil golongan miskin tegar dalam kadar-kadar yang tertentu. Dan juga zakat ini juga bukan setakat kepada bantuan dari segi ekonomi duit tetapi juga dari segi pendidikan. Sebagai contoh, golongan-golongan asnaf ni mempunyai anak-anak yang ingin sambung belajar further study yang tidak mempunyai keupayaan juga boleh buat application dengan Lembaga Zakat di Malaysia. So kita memperlihatkan bentuk bantuan dari segi keuangan itu dari pelbagai sektor dalam di negara Malaysia. Dan setelah kita akan masuk berkaitan dengan apakah itu poverty dan empowerment. Kenapa poverty itu berlaku dan kenapa saya pilih poverty dan empowerment, kemiskinan dan keupayaan ataupun pendaya-upayaan. Saya tidak tahu di Indonesia dipanggil apa empowerment? Pemberdayaan. Oh, berdaya, betul. So elemen berdaya tu ada kan? Okey. Yes. Okey, di Malaysia ada dua perkataan sama ada pendaya upayaan ataupun pemekasaan. Dia perkasa. Mungkin dia kuat ke tak tahu kan. Tapi saya lebih suka menggunakan elemen pendaya upayaan. Adanya daya dan upaya itu. Okey. Okey, ni kita akan lihat dari segi insiden kemiskinan 2020 di Malaysia. Ini adalah berkaitan dengan kemiskinan relatif iaitu kita tengok dari segi pendapatan purata. Okey, pendapatan purata menunjukkan penurunan sejak berlaku COVID daripada 2019 tu adalah 7,900 dan 2020 7,089 dan tahun ni saya tidak lagi dapat update. So begitu juga golongan penengah menunjukkan penurunan yang agak ketara. So kat sini 57.7% pendapatan isi rumah bulanan adalah daripada pendapatan yang kerja bergaji. Yang sama ada sektor kerajaan ke government ataupun non-government, tetapi pekerjaan yang bergaji adalah tinggi, adalah separuh di Malaysia dari segi dia punya income ataupun sumber pendapatan. Okey. Seterusnya saya akan highlightkan dari segi bagaimana Malaysia meletakkan indikator income ni untuk bantuan-bantuan tertentu. Kita akan memperlihatkan bantuan-bantuan ini adalah bersasar iaitu pengkelasan baru isi rumah di Malaysia iaitu daripada Jabatan Perangkaan Malaysia. Okey. Kita ada terletak 3 golongan. Dalam golongan ni pun ada level 1, level 2, level 3 dan level 4. So golongan B40, M40 dan T20 B, okey, 40% penduduk Malaysia adalah berpendapatan sedemikian daripada 1,009 tu 4,008. So golongan-golongan yang di bawah B40 ini adalah kita katakan pendapatan mereka adalah within dalam kriteria inilah. Begitu juga dengan M40, ini adalah range income dia 5,300 to 10,000.
dan juga T20 maksudnya hanya 20% penduduk Malaysia adalah berincome sedemikian lah. So tidak ramai lah, tidak banyak. Dan perlu diingat ini adalah berkaitan dengan household income. Dia bukanlah individual income. Household means husband and wife, kalau ada anak pun sekali, satu rumah tu punya income. So satu rumah punya income dikira sebagai B40, M40 dan 2020 lah untuk household income. So di sini kita memperlihatkan peratusan isi rumah yang mengalami penurunan pendapatan pada tahun 2020, iaitu ramai ni level-level dah beralih sejak tahun berlakunya pandemik COVID. Kita dapat nafikan peratusan itu berubah. Mungkin saya tidak pasti, mungkin kita akan buat kajian baru, mungkin M40 ni dah jadi M50 ke tidak jadi 10%, jika kita tidak pasti, belum lagi ada kajian lanjut dan apa yang terkini berkaitan demikian. Tetapi level itu telah berubah. Maksudnya dalam kategori B40 ni ada yang dah jadi B1 lagi banyak. Itu adalah persentage yang menunjukkan berlakunya peningkatan dalam penurunan pendapatan isi rumah. So kita tidak boleh lari daripada berlakunya pandemik COVID ini yang menyekat sektor-sektor ekonomi tertentu yang menghalang dari segi generate income. So apakah inisiatif kerajaan Malaysia? Okey. Yang pertama kita ada pada tahun 2020 melalui Prihatin, pakej rangsangan ekonomi Prihatin iaitu 3 matlamat utama dia adalah untuk melindungi rakyat, yang kedua sokongan perniagaan bagi individu yang melaksanakan perniagaan yang kena tutup, yang kena shutdown kerana COVID dan juga memperkukuhkan ekonomi. So dalam ni adalah ada 20 inisiatif iaitu melindungi rakyat dari segi vaccination dan sebagainya, ataupun kita tahu bagaimana nak melindungi rakyat dari segi provide mask dan sebagainya. Ada 15 inisiatif di bawah ini. Sokongan perniagaan 3 inisiatif dan juga memperkukuh ekonomi ada 2 inisiatif. Dan bantuan Prihatin ini termasuklah bantuan one off iaitu bantuan duit tunai yang diberikan kepada golongan-golongan tertentu, termasuklah M40 iaitu 1,600 1,000 mengikut kategori sebelum ini M40 pun B40. Okay. Bu Sarah, mohon maaf 5 menit lagi. Oh, 5 minit lagi? Allah. Ya. Okey. Sesuai terpaksa cepat kan Okey. Begitu juga kan, ni adalah grant khas Prihatin yang diberikan untuk berlakunya pandemik COVID itu. Dan ini adalah strategi yang saya rasa kita boleh guna pakai untuk empowerment ataupun melaksanakan empowerment dalam community development di Malaysia. Meningkatkan keupayaan dan juga daya. Daya ni kita boleh lihat dari segi individu. Apakah keupayaan dia dari segi konektif dia, dari segi kemahiran dia, dari segi keupayaan untuk melaksanakan sesuatu. So komuniti dia perlu didedahkan dengan keupayaan dia untuk melibatkan diri dalam pembangunan. Kita bukan mengenepikan komuniti tapi melibatkan secara bersama. Okey. Dan berikut adalah merupakan empowerment process. Terpaksa cepat Okey. Tapi nanti boleh tanya kepada saya jika ada soalan dan juga jika ada boleh email juga Okey, berikut merupakan research yang berkaitan dengan pembangunan komuniti di Malaysia. Kita boleh tengok daripada Scopus ataupun daripada MOSTI projek-projek yang berkaitan dengan pembangunan komuniti di Malaysia. Okey. Termasuklah projek yang berkaitan dengan climate change Ini adalah action research Okey. Okey, dia juga kita memperlihatkan perbezaan daripada data menunjukkan pentingnya bottom up approach dalam pembangunan komuniti compare to top down di mana dari self belonging, independence adalah tinggi dalam kalangan bottom up iaitu daripada komuniti yang start sendiri kepada pihak atasan Okey. Alright. Okey. Dan juga kita lihat sedikit berkaitan dengan peranan-peranan community development universiti dan juga NGO tertentu Okey, ini adalah berkaitan dengan pelan pembangunan pendidikan Malaysia yang berkaitan dengan kerjasama untuk meningkatkan ataupun kita panggil transfer knowledge transfer antara universiti dan juga lokaliti ataupun penduduk komuniti di Malaysia Okey. Okey, dan juga beberapa institusi yang berkaitan dengan pembangunan komuniti iaitu IPSAS, Institut Kemajuan Desa Infra dan juga ini adalah yang terbaru iaitu Malaysian Community Development Association MyCDA Ini adalah berkisar tentang kerjasama, knowledge transfer antara pihak-pihak universiti dan juga pihak komuniti ataupun pihak tempatan Dan ini ada untuk makluman jika sesiapa yang berminat untuk sambung
pengajian di Malaysia berkaitan dengan pembuatan komiti. Kita ada Universiti Putra Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Malaya, Universiti Malaysia Sabah dan juga UMT, dan juga ada beberapa kolej yang menekankan kepada pembangunan komiti itu. Okey. Sebagai kesimpulan yang saya lihat di sini, dalam sesuatu pembangunan komiti yang dilaksanakan sebagai strategi poverty ataupun reduce poverty adalah dari segi penglibatan, participation. Komiti itu perlu dilibatkan dari segi starting from decision making lagi. Apakah mereka ingin laksanakan? Komiti perlu bersuara. Pelibatan yang sebenar ini adalah berkaitan dengan keupayaan mereka. Dia akan mempengaruhi, membentuk, develop mereka punya skill and ability. Mereka lebih yakin bila mereka ni dapat bersuara. Kita galakkan mereka untuk bersuara. Okey. Selain itu juga adalah dari segi collaboration. Kita tidak boleh lari daripada kerjasama antara komuniti dan pihak-pihak tempatan, terutama dari segi fund ataupun dari segi bantuan keuangan untuk melaksanakan projek-projek tertentu. Dan juga perlunya sekarang kita melihat kepada risk management. Bagaimana kita perlu, adakah nanti kita perlu memikirkan apakah bencana alam yang berlaku, adakah bentuk ad hoc yang kita laksanakan terhadap pembangunan komiti, one off dan sebagainya. Sebagai contoh kita boleh lihat sekarang yang berlaku ni pandemik COVID-19 ini dalam bentuk merupakan bencana kepada negara kita ataupun negara yang berkait. Okey. Ini merupakan implikasi iaitu proses model adalah active participation, pelibatan yang aktif, leadership perlu daripada peringkat komuniti iaitu JKKK contohnya. Kemudian bottom up approach daripada komuniti ke atas, permulaan daripada inisiatif komuniti dan peranan-peranan pekerja komuniti melalui NOSS ataupun mereka ada etika profesional mereka untuk melaksanakan pembangunan komuniti dan juga berkaitan dengan communication approach ataupun participatory rural appraisal. Maksudnya komuniti ini, pekerja komuniti ini menggunakan approach yang betul dari segi konteks communication. Dan perkara ini perlu di-highlightkan kerana kita melihatkan komunikasi antara pekerja komuniti dan komuniti membantu mereka untuk menyuarakan pendapat dan juga memiliki atau menguasai projek yang ingin dilaksanakan. So pelibatan aktif itu termasuklah tingkatnya keberanian mereka untuk menyuarakan pandangan ataupun pendapat. So, kita memerlukan satu bentuk approach yang sesuai. Okey. Seterusnya dan last sekali adalah berkaitan dengan change versus transformation. Kita ingin melihat adalah sesebuah negara, adakah kita banyak melakukan perubahan ataupun pembaharuan. Perubahan itu masih tidak berlaku, tetapi pembaharuan dalam elemen-elemen tertentu itu ada, tapi perubahan masih sama. Dan apa yang kita ingin fokus di sini adalah perubahan itu yang paling penting dilaksanakan. Perubahan yang memberi kesan kepada komuniti, memperlihatkan berlakunya peningkatan kualiti hidup kepada komuniti. Okey, ini adalah berkaitan diri saya sedikit berkaitan publication, dari segi artikel, international newsletter dan juga appointment saya dalam international juga Malaysia konteks. Dan ini adalah sedikit sumbangan saya dari segi training terhadap community development di Malaysia dan juga partnership dengan Yayasan Petronas sebagai evaluator. That's all. Thank you. Okay, cukup ke 5 minit? Terima kasih. Okay. Boleh saya stop sharing Okay. Ya, betul. Terima kasih Bu Sarah atas materi yang telah disampaikan. Sangat menarik sekali dan sangat lengkap, komprehensif begitu ya. Jadi banyak hal tadi sudah dibahas oleh Bu Sarah juga. Dan saat ini kita memasuki sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Ini ada dari Pak Edi, juga ada dari Mbak Dina. Mungkin supaya lebih menarik kalau saya panggil Pak Edi begitu untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada Bu Sarah. Apakah bersedia Pak Edi? Baik, terima kasih Mbak. Silakan Pak Edi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas presentasi yang cukup menarik sehingga saya terpancing ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait dengan indikator kemiskinan tadi disebutkan kalau nggak salah ada 2.208 ringgit atau seperti itu ya kurang lebih. Itu kalau kira-kira dibikin dengan US dollar kira ekivalen kira-kira berapa? Apakah
sama dengan misalnya indikator dari UN yang 2 US dollar per day misalnya, itu satu. Kemudian yang kedua, tadi juga disinggung tentang peran atau partisipasi dari private sector, business industry di dalam community development atau community empowerment. Kalau di Indonesia misalnya ada program-program corporate social responsibility. Kalau di Malaysia seberapa jauh? Tadi memang sudah disinggung, tetapi kira-kira mungkin bisa dapat gambaran yang lebih baik atau lebih dalam, lebih detail. Kemudian yang ketiga, saya tertarik dengan kompetensi standar untuk pekerja atau petugas pemberdayaan masyarakat atau NOSS ya kalau nggak salah tadi. Iya, betul. Apakah kira-kira bisa diakses dokumen itu, karena saya pikir menarik sekali untuk tahu kompetensi standar yang ada di sana. Terima kasih Ibu Sarah, terima kasih Mbak Galih. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Monggo Bu Sarah langsung dijawab. So yang pertama dari segi income income itu adalah income household income, income isi rumah, pendapatan isi rumah dalam ringgit Malaysia lah. So ini adalah dalam ringgit Malaysia, iaitu 2,200 itu adalah maksudnya yang satu rumah punya income, bukan individual income so kalau husband and wife punya income, so di mana pendapatan garis kemiskinan ni diguna pakai sejak tahun 1977 yang memperlihatkan Malaysia antara negara yang pertama dari antara negara membangun yang menggunakan pendapatan garis kemiskinan ini untuk mengukur kualiti penduduk rakyat. Dari segi income ni dia generate dari segi income terkaitnya kepenggunaan dan juga akses kepada keupayaan mereka mendapatkan kualiti hidup yang tinggi. Itu yang pertama lah. Yang kedua adalah berkaitan dengan CSR. Di Malaysia permulaan corporate social responsibility ni lebih terlihat sejak tahun 2006, tetapi pelaksanaan ini ada pelbagai sektor, maksudnya pelbagai dimensi. Ada yang berfokuskan kepada pembangunan komuniti, ada yang berfokuskan kepada kanak-kanak, kita ada rumah kanak-kanak coket, ada yang berfokuskan kepada alam sekitar, ada juga yang berfokuskan kepada kebudayaan. So, dalam pembangunan komuniti di Malaysia, konteks-konteks CSR itu yang dilaksanakan oleh badan-badan korporat tersebut ada pelbagai sektor, pelbagai elemen, pelbagai dimensi. Namun begitu, di Malaysia yang sinonim dengan pembangunan komuniti adalah Yayasan Sejahtera. Di bawah Khazanah Nasional Berhad itu, dia berfokuskan exactly terhadap pembangunan komuniti di Malaysia. Dan yang paling latest yang diikuti oleh Yayasan Petronas sekarang. Yang Yayasan Petronas iaitu entiti petroleum terbesar di Malaysia yang berfokuskan juga sejak 2019 terhadap pembangunan komuniti di Malaysia. Namun begitu, sejak dua entiti ini berperanan sebagai community development, terdapat penambahan-penambahan lagi diikuti. Kita boleh nampak role model, sampel lah. So, ada juga penambahan oleh badan-badan lain untuk melaksanakan juga projek-projek kecil berkaitan dengan pembangunan komuniti. Ini kita belum kira Pak Edi, termasuk dengan individu sendiri. Kita di Malaysia ni ada orang panggil public figure yang juga melaksanakan elemen-elemen pembangunan komuniti itu. Itu saya masukkan di sini sebagai contoh, dia memberi bantuan dia adanya daripada sumbangan yang diberikan kepada beliau generate pula kepada komuniti masyarakat. So dia adalah pelbagai elemen. Tapi dari segi konteks CSR, penambahan dalam konteks CSR pembangunan komuniti itu semakin meningkat. Dan CSR di Malaysia bukanlah setakat berfokus pada pembangunan komuniti semata-mata, tetapi ada elemen-elemen tertentu, iaitu seperti saya katakan tadilah, kebudayaan, pengekalan kebudayaan, dan juga pendidikan, kanak-kanak, warga tua dan sebagainya. Dan selari dengan pembinaan CSR ini juga, kebanyakan organisasi ataupun pertubuhan telah berusaha untuk selari dengan SDG. Saya for sure semua Indonesia pun akan sama kita ada SDG, Social Development Goal. Kita akan cuba selarikan elemen-elemen ada di mana 17 elemen Social Development Goal SDG tu di mana kita ingin terapkan. Diletakkan di bawah tema apa. Itu adalah perkara yang saya perhatikan yang semakin meningkat.
Okey, dan seterusnya berkaitan NOSS itu Pak Edi okey. Untuk maklumat sebenarnya dia boleh diakses boleh di-share, tidak mempunyai masalah untuk kita berfungsi dari segi pelaksanaan apa yang dilaksanakan di negara kita, di mana apabila dia boleh diakses dan dia boleh sebenarnya didapati di website tersebut. So Pak Edi boleh type NOSS tersebut di Malaysia so kita boleh akses lah. Cuma dari segi mungkin dari segi elemen intranet internet tu kita boleh akses untuk semua. Intranet tu elemen-elemen yang mungkin adanya benda-benda yang tidak boleh mungkin sedikit private ke, namun begitu kita ada inisiatif boleh email terhadap entiti tu, badan-badan ataupun person in charge yang mengelolakan website tersebut tetapi untuk NOSS ni boleh diakses untuk bersamalah okey. Terjawab ke Pak Edi? Bagaimana Pak Edi, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sebagian besar sudah terjawab. Oh, Mungkin sebagian nanti besar. ya untuk yang address untuk NOSS mungkin nanti bisa lewat Ibu Galih, nanti bisa dapat email boleh addressnya atau boleh hubungi saya juga di email ataupun di contact number saya tersebut. Okey, terima terima kasih kasih. Pak Edi. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi atas pertanyaannya. Pertanyaan kedua dari Mbak Dina Rohmawati. Apakah Mbak Dina bersedia untuk menanyakan pertanyaannya secara langsung? Ya, boleh Mbak Gali. Silahkan Mbak Dina. Oke, selamat sore Ibu Syara. Selamat sore. Apakah suara saya terdengar? Jelas Mbak Dina. Oke, terima kasih. Sebetulnya pertanyaan saya simple aja sih. Ini juga masalah klasik sih di Indonesia, persoalan budaya begitu. Saya cuma ingin tahu aja apakah Malaysia juga punya program conditional cash transfer untuk penanganan kemiskinan begitu. Jika ada, apakah Malaysia juga mengalami persoalan yang seperti yang ada di Indonesia, seperti misalnya persoalan budaya. Jadi kadang-kadang orang Indonesia itu dia tampak tidak mampu, tetapi sebetulnya punya aset yang banyak, dan ketika dia diberi ketika dia diberi bantuan, ya dia menerima saja begitu. Itu kan mengurangi jatah bantuan untuk yang lain. Apakah Malaysia juga mengalami persoalan seperti itu, dan apabila iya, bagaimana mengatasinya atau bagaimana prosesnya supaya bantuan tersebut tepat sasaran seperti itu. Itu saja sih. Terima kasih. Okey, Dina ada pengalaman ke berhadapan dengan perkara tersebut? Iya, kalau saya boleh cerita sedikit, kebetulan selama setahun terakhir saya memang dekat dengan fenomena seperti itu gitu. Conditional cash transfer di Indonesia itu kan ada banyak, ada PKH, ada kemudian BST kemarin ketika COVID, dan juga ada bantuan langsung yang lain baik itu dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Nah, untuk yang dari pemerintah daerah, kami bisa mengintervensi sendiri begitu ya, bisa melakukan verifikasi validasi sendiri sehingga kami bisa memastikan bahwa bantuan itu tepat sasaran. Cuman kan kalau yang bantuan dari pemerintah pusat itu seringkali tidak tepat sasaran begitu. Salah satunya seperti yang saya ceritakan tadi, banyak orang Indonesia banyak orang Jogja lah terutama gitu yang dia terlihat tidak mampu, tetapi sebetulnya asetnya banyak. Tapi ada juga yang terlihat tidak mampu dan tidak mampu beneran gitu. Jadi agak gimana gitu rasanya ketika berhadapan itu secara langsung. Itu mungkin masalah klasik ya, sejak saya kuliah juga sudah ada, tapi ketika sekarang saya berhadapan langsung, saya merasa this is wrong gitu loh. Ini gimana sih biar bisa jadi lebih baik seperti itu sih. Itu aja sih Ibu Sarah. Terima kasih. Okey, terima kasih Dina. Okey, saya rasa perkara tersebut bukan hanya berlaku di Indonesia, yes.
di Malaysia juga. Okey, jika kita lihat dari segi pendapatan dan juga bantuan seperti yang saya beritahu tadi untuk bantuan COVID yang diberikan oleh kerajaan, memang totally mereka hanya melihat melalui income ataupun kita tengok dari segi income pendapatan tersebutlah. Kita tahu kalau yang bekerja kerajaan tu ataupun yang bekerja, dia ada dari segi kita tahu slip gaji payslip ataupun kalau yang bekerja dengan swasta tu adalah ada punya account bank dan juga bekerja sendiri. Dan sebenarnya kita tidak boleh lari daripada adakah kita membuat assessment yang betul. Seperti Dina kata tadi lah, sebenarnya gaji dia sebenarnya tinggi je. Dia banyak duit, banyak aset tetapi dia dapatkan juga bantuan. Mungkin kita ada terlepas pandang perkara tersebut. Tetapi ini adalah berkaitan COVID lah. Tetapi untuk benda-benda lain, hal-hal yang berkaitan seperti lembaga zakat dan juga bantuan-bantuan yang berkaitan dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat, of course mereka mempunyai membuat assessment yang tinggi, termasuk visiting. Di visiting tu, bukan setakat dia tengok laporan, ini income dia ataupun daripada segi laporan bank, tetapi dia visit. Contohnya lembaga zakat dia akan visit rumah tersebut, apakah contohnya dari segi adakah income dia tu melayakkan dia duduk dalam kualiti rumah begitu, ataupun dari segi pengangkutan kenderaan yang digunakan. Itu adalah perkara yang diteliti sebagai assessment oleh pemberi dana di Malaysia. Assessment itu biasanya memakan masa dan dia bukan terus judge. Contohnya, rumah ni besar kaya, tak boleh tak dapat. Contoh tak boleh. Dia adalah simple macam tu tapi dia ada assessment kriteria dia. Mungkin itu rumah parents dia. Tapi sekarang itu kita benda yang perlu dipalusi dan perlu diteliti. Namun begitu perlulah diingatkan bantuan ini adalah untuk memudah cara komuniti. Dengan kita memasang niat agar ia membantu komuniti untuk meningkatkan taraf hidup, so that kita membuat assessment ataupun kita buat penyelidikan ataupun survey, selidiki dengan yang telus lah, dengan jujur antara dua pihak tau, bukan setakat komuniti ataupun penerima bantuan saja yang jujur, tetapi yang penilai pun perlu melaksanakan integriti dia. Dan dia bukan macam saya cakap tadi lah, bukan simply judge, simply buat perception. Kita perlu teliti dalam hal tersebut dan benda ini dilaksanakan di Malaysia lah. Untuk saya rasa sama jugalah kot dia punya faktor dia untuk mengurangkan benda tu berlaku seperti Dina mention kan, takut orang yang tak layak dapat, orang yang layak pula tak dapat, itu adalah elemen-elemen. Tetapi saya tidaklah kata kita tidak pernah, mungkin kita pernah satu, dua ataupun beberapa kes yang kita terlepas pandang. So itu mungkin kita tidak boleh lari lah. Namun begitu bila kita adanya kemampuan untuk menyalurkan sumber ataupun dana kepada komuniti, tidak mempunyai masalah. Mungkin macam seperti saya katakan tadi lah. Yes, pembangunan komuniti bukanlah semata-mata ekonomi. Mungkin dari segi lain, dari segi pendidikan, kemudahan sebagai contoh. Misalnya di kawasan tempat itu dah ramai yang orang berada di average income yang tinggi, income yang stable ataupun income yang atas garis kemiskinan. Tapi kita boleh lihat apakah konteks-konteks lain yang boleh diguna pakai. Kerana kalau kita tengok lembaga zakat, zakat di Malaysia adalah wajib dan kebanyakan disumbangkan oleh masyarakat dan kita mempunyai dana. So dia harus dibelanjakan dengan sebaik mungkin manfaat komuniti. Dan ada persoalan ditanyakan kepada saya, bagaimana pula jika dah tak ada lagi poverty? So apakah cara untuk menggunakan duit tersebut ataupun dana tersebut? So saya kata kita perlu melihat dalam aspek lain pula. Dari segi ekonomi dah settle, pendapatan dah settle, apa pula elemen-elemen lain? Adakah kita perlu adanya satu kemudahan lain yang boleh sokong kehidupan komuniti, sebagai contoh akses pada internet dan sebagainya, ataupun kita boleh buat kempen-kempen kesedaran, khusus-khusus pendidikan berkaitan rumah tangga dan sebagainya. So adalah untuk manfaat komuniti. So kat sini mungkin juga bukan setakat elemen ekonomi, tetapi elemen-elemen lain juga perlu diperlihatkan jika ekonomi itu dah settle. Dan saya rasa biasanya poverty tu tak settle lagi lah. Kebanyakan negara mesti ada sikit rate poverty tu kan, macam tu lah. Okey Kirina, boleh? So perlu assessment yang lebih
lebih terperinci sebenarnya, bukan lebih ketat, lebih terperinci. Iya, baik. Terima kasih Bu Sarah. Berarti kata kuncinya sama ya, integrity and detailed assessment sebelum memberikan Ya, sanksi gitu. dua-dua pihak Dina, antara komuniti dan juga pemberi juga. Pemberi juga perlu ada integriti mereka sendiri dan juga ada etika-etika mereka lah, begitu. Baik, terima kasih. Sama-sama Dina. Oke, terima kasih Mbak Dina atas pertanyaannya. Saya ingatkan kembali kepada Bapak, Ibu, Mas, Mbak semuanya, jika ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau bisa kemudian menggunakan fitur raise hand. Oke, jadi selanjutnya ini sudah ada Mas Nur Hadi yang sudah antri untuk bertanya. Silahkan Mas Nur. Terima kasih Mbak Gali. Sarah, terima kasih presentasinya yang sangat menarik, inspiring ya. Saya ingin tanya satu hal saja mungkin. Kalau saya simak tadi sejarah community development di Malaysia ini sudah panjang ya, mulai dari tahun 1948, 51, 56, 99 dan seterusnya sampai yang terkini gitu ya. Nah, tadi sempat saya tangkap ada beberapa perubahan pendekatan ya. Misalnya yang awalnya itu lebih fokus di luar bandar atau pedesaan gitu ya, kawasan luar kota. Kemudian pada akhirnya kemudian juga merambah di masyarakat miskin urban, perkotaan. Yang kedua misalnya ada juga perubahan soal yang semula lebih fokus pada fisik atau soal kebutuhan dasar kemudian bergeser misalnya ke arah human capital atau ke arah basic services misalnya ya. Nah, itu yang baru saya tangkap. Nah, saya ingin bertanya kira-kira menurut Sarah apa pergeseran pendekatan sepanjang implementasi community development di Malaysia ini, pergeserannya seperti apa, kemudian apa yang mendasari perubahan atau pergeseran tersebut, misalnya yang semula fokus di luar bandar tapi kemudian juga mengakomodasi urban poverty misalnya. Terima kasih Sarah. Okey, terima kasih Hadi atas soalan yang diberikan ya. Okey, untuk pembangunan komuniti di Malaysia sejak awal merdeka lagi ataupun sejak Malaysia mencapai kemerdekaan itu kita tidak boleh lari kerjasama dengan government sector ataupun dari segi kerajaan. So kerajaan ni banyak memberi sumbang, bekerjasama dengan komuniti dan rakyat Malaysia dalam konteks pembangunan untuk mencapai kesejahteraan itu. So that dua elemen ini adalah terkait, berkait dan juga adanya connecting antara mereka ni. Dan pembangunan komuniti di Malaysia juga adalah berfokuskan kepada polisi maker lah, pembuat polisi di Malaysia itu. Apakah yang mereka memperlihatkan tentang pencapaian yang ingin dicapai di Malaysia pada konteks masa tersebut. Sebagai contoh, jika tampuk kepimpinan dia berfokuskan kepada pembangunan fizikal, so that dia akan membawa ke arah pemenang fizikal. Tetapi dia tidak pernah lari daripada kebajikan masyarakat yang dicapai oleh rakyat Malaysia. Dari segi dasar-dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan juga, memang kita bertujuan untuk melakukan changes ataupun perubahan kepada rakyat. Namun begitu kita memperlihatkan banyaknya elemen-elemen pembaharuan di mana pembaharuan itu, adakah pembaharuan itu selaras dengan perubahan? Adakah pembaharuan-pembaharuan yang dibawa daripada sejak Malaysia mencapai kemerdekaan sehingga kini membawa kepada perubahan yang ingin dilihat dalam konteks pembangunan komuniti di Malaysia? Yes, ada elemen-elemen perubahan yang dicapai yang kita boleh ukur dalam konteks pendapatan ekonomi, dalam konteks accessibility komuniti ataupun dalam konteks pendidikan komuniti, tahap kesihatan komuniti, itu terangkumnya akses kepada kesihatan itu. Dan jika kita melihat pada dasar-dasar yang dikemukakan oleh di Malaysia ini, bukan oleh di Malaysia ini, dia akan terkait dengan tampuk kepimpinan. Itu yang pertamalah. Sebagai contoh, Malaysia pernah ada gagasan satu Malaysia.
yang dikemukakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Najib, di mana dia berfokusan kepada akses kepada satu bentuk gagasan satu Malaysia, di mana semua rakyat Malaysia mendapat akses kepada kemudahan rawatan kesihatan, kemudahan kepada pembelian makanan yang mempunyai harga yang lebih murah, iaitu kita ada kedai satu Malaysia dan sebagainya. Namun begitu, kita memperlihatkan tapak kepimpinan yang dibawa oleh kepimpinan di Malaysia ini, dia tidak boleh lari daripada menjaga kebajikan masyarakat. Semua cara dia berbeza, approach dia berbeza. Dia ada pembaharuan, tetapi perubahan itu mungkin kita memperlihatkan masih samalah dalam konteks sama. Maksudnya pembaharuan yang dibawa itu adalah berkisar kepada corak kepimpinan yang ingin dibawa, perspektif kepimpinan yang ingin dibawa, yang ingin di-highlightkan, dan juga apakah perkara ataupun peristiwa yang berlaku pada waktu itu. Kita tahu kan, tahun lepas berlaku COVID, so mungkin cara approach kepimpinan itu berbeza as long dia memenuhi fulfill kebajikan masyarakat pada waktu itulah. Dia tidak lari daripada dua elemen ini. Okey, dan seterusnya kita boleh lihat dari segi pengaruh dari segi politikal di Malaysia juga, di mana rakyat Malaysia mempunyai peranan melaksanakan undian. So that, itu antara cara-cara kepimpinan Malaysia untuk memenangi hati rakyat. So ada setengah-setengah pemimpin tu menggunakan elemen-elemen dana bantuan dan sebagainya, dan dia mengikut kepada keperluan rakyat dan juga kehendak rakyat. Namun begitu kita boleh lihat perjalanan pembangunan komuniti di Malaysia ini adalah sejajar dengan keperluan masyarakat Malaysia. Di mana kita tahu keperluan itu sebenarnya berubah-ubah dari semasa ke semasa. Okay. Mungkin hari ini dan lepas ini kita tidak melihatkan mungkin keperluan ekonomi itu masih ada, tetapi mungkin akan datang keperluan dari segi akses kepada sumber makanan. Di mana sekarang ni dalam a few days ago kita ada segi permintaan yang tinggi terhadap makanan, iaitu ayam, tetapi pengeluaran yang rendah. So that harga ayam itu meningkat. So that Malaysia membuat satu inisiatif ekspor makanan ataupun ayam tersebut daripada luar, daripada China. Itu inisiatif kerajaan yang dibuat, dan dia adalah mengikut keperluan dan masalah atau isu semasa yang berlaku dalam konteks persekitaran komuniti pada waktu itu. Begitulah cara dia saya memperlihatkan, yang saya nampakkan. Dan jika kita lihat pada permulaan program pembasmian kemiskinan tahun 1971 melalui dasar ekonomi baru adalah rentetan daripada berlakunya peristiwa 13 Mei 1969 di mana berlakunya perpecahan peperangan antara kaum di Malaysia kerana tidak puas hati dengan faktor ekonomi antara kaum. So itu adalah permulaan. So that di Malaysia ini dia melaksanakan, mengimplementkan, menguatkuasakan undang-undang ataupun program ataupun dasar adalah berkaitan dengan isu semasa yang dihadapi oleh rakyat. Isu itu adalah, kita tidak tahu isu itu adalah tiba-tiba datang seperti pandemik COVID, ataupun isu itu arise daripada komuniti sendiri. Sebagai contoh yang saya cakap tadi lah, keperluan makanan kita adalah terhad untuk di Malaysia pada waktu ini. So terpaksa import daripada luar untuk makanan. Begitulah. Okey ke Pak Adi? Terima kasih Sarah. Okey, sama-sama. Okey. Terima kasih Mas Nur Hadi atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi dari Mbak Mas semuanya? Oke, saya kira belum ada. Sambil menunggu, saya ada satu pertanyaan, Bu Sarah. Okey, ada juga kali. Sambil menunggu, siapa tahu masih ada yang ingin bertanya. Jadi kalau dari saya tadi video yang terkait dengan stunting tadi ya, anak-anak tadi sangat menarik sekali menurut saya gitu. Meskipun dalam konteks pembangunan masyarakatnya Malaysia sudah sangat bagus begitu ya, tetapi ternyata dalam konteks penanganan atau menangani persoalan anak-anak terkait dengan stunting masih kalah dengan beberapa negara gitu. Kalau boleh diceritakan lebih detail Bu Sarah, bagaimana kondisi di sana terkait dengan persoalan stunting, kemudian bagaimana program yang sudah dilakukan dan seberapa efektifkah program yang sudah dilaksanakan tersebut. Terima kasih.
Okey, sama-sama Ibu Khalil. Okey. Yes, kita memang isu dia adalah berkaitan dengan kelompok-kelompok ataupun golongan tertentu dalam kemiskinan ini. Biasanya kita akan pandang kemiskinan, kita akan pandang ketua keluarga ataupun bapa dalam rumah kerana dia sumber pendapatan, income tetapi kita terlepas pandang untuk golongan-golongan lain yang kita mungkin tak perasan peranan dia, iaitu golongan warga emas, golongan tua dan juga kanak-kanak. Dan dia sebenarnya terkait dengan kesejahteraan rumah tangga ataupun kesejahteraan keluarga tersebut. Okey, sebagai contoh apa yang membuatkan isu yang dikemukakan oleh UNICEF tersebut terhadap kanak-kanak di bandar adalah keterkaitannya dengan kesejahteraan kanak-kanak itu sendiri, di mana kanak-kanak sepatutnya mendapat basic needs yang cukup, iaitu makan, keperluan makan, minum yang cukup, yang bukan setakat cukup tapi berkhasiat. Okey, kemudian dari segi pada pendidikan, sepatutnya mereka ni pergi ke sekolah, mendapatkan pendidikan formal. Okey, dan juga dari segi tahap yang panggil mental ataupun psikologi, adakah mereka ni didera ataupun adakah mereka mendapat akses kepada play ataupun playing school dan sebagainya. Ini adalah elemen-elemen yang kita terlepas pandang untuk konteks kanak-kanak bila kita mengejar kemajuan. Okey, so kat sini keterkaitan isu golongan kanak-kanak ini adalah terkait sebenarnya secara tidak langsung ataupun secara langsung dengan faktor poverty rate ni. Bila kemiskinan tu diterkaitkan dengan kanak-kanak, kerana apa sebagai contoh, untuk akses kepada makanan yang sihat dan makanan yang berkhasiat perlu mengeluarkan amount tertentu, perlu mendapatkan perlu ada pendapatan tertentu untuk ibu bapa ataupun parents untuk mendapatkan sumber makanan tersebut. Bagaimana pula jika keluarga tersebut tidak mempunyai ability, tidak mempunyai keupayaan untuk memberi keperluan tersebut kepada kanak-kanak. So adanya berlaku bentuk pengabaian, neglect terhadap children ataupun kanak-kanak itu. Dan seterusnya kita memperlihatkan urban poverty ini adalah terkait dengan pengabaian kanak-kanak di mana dalam konteks tempat tinggal. Seperti saya ceritakan tadi, tempat tinggal yang berkeluasan 900 square feet yang mempunyai penduduk ataupun ahli keluarga yang ramai, so kadang-kadang mereka lebih selesa keluar pada rumah sebab rumah tu kawasan dia sempit ataupun tidak selesa. Itu adalah elemen-elemen kita yang perlu diteliti, dan apabila mereka tu keluar pada rumah, adakah lebih selamat ataupun tidak selamat. Dan adanya kes-kes penculikan kanak-kanak berlaku, dan juga kes-kes jenayah berkaitan kanak-kanak pun berlaku. Apakah tindakan ataupun inisiatif yang dilaksanakan oleh Malaysia kini adalah terkaitnya mereka berfokuskan kepada punca kuasa tadi seperti saya katakan, iaitu ketua isi rumah. Masalah mereka adalah dari segi pendapatan. So isu sekarang adalah kerajaan telah cuba sedaya upaya, government di Malaysia membantu mengurangkan poverty rate di urban, di kawasan bandar dari segi antaranya dilaksanakan training ataupun latihan-latihan yang boleh meningkatkan motivation ataupun aktiviti ekonomi mereka, ekonomi aktiviti. Sebagai contoh, jika mereka ni terlibat dengan perniagaan, bagaimana nak expand perniagaan mereka ini? Itu antara contoh. Dan juga inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan juga adalah dari segi skim perumahan. Maksudnya kerajaan ada bukan perumahan yang untuk perumahan rumah pertama di Malaysia. Rumah itu rumah yang mampu dibeli oleh penduduk yang berpendapatan B40 dan mempunyai keluasan yang lebih selesa. Itu adalah antara usaha kerajaan ataupun inisiatif kerajaan untuk menyelesaikan perkara utama ekonomi dan juga basic need yang perlu didapati ataupun diakses kepada level ketua keluarga dan juga golongan tu dan juga kanak-kanak. Dan juga terdapat juga NGO yang berkaitan di mana bila adanya isu masalah di negara kita diwar-warkan. So pelbagai peranan-peranan oleh kerajaan termasuklah NGO daripada Rumah Kanak-Kanak Coket. Rumah Kanak-Kanak Coket adalah satu rumah yang menempatkan kanak-kanak yang kena terbiar ataupun tidak mempunyai akses pada pendidikan, di mana dia berfokuskan pada playing school.
Ada juga kanak-kanak yang tidak boleh pergi ke sekolah kerana faktor-faktor ekonomi. Juga ada inisiatif oleh badan bukan kerajaan untuk memberi akses kepada elemen pendidikan. Juga terdapat juga akses kepada kerajaan sendiri ataupun government sektor sendiri di mana mereka memberi kebajikan ataupun memberi dana ataupun memberi satu bentuk scholarship kepada kanak-kanak ini untuk mendapatkan pendidikan dengan secara percuma. Sebenarnya pendidikan itu memang percuma, tetapi ada sedikit yuran-yuran tertentu terutamanya dari segi buku, dari segi pakaian dan sebagainya. Tetapi inisiatif kerajaan ini antaranya dia memberi faktor dari segi memberi kuasa mereka untuk membelanjakan secara percuma kepada golongan-golongan yang telah dipilih ini. Jadi Ina cakap tadi lah, golongan ini dia kena pastilah yang sepatutnya menerima bantuan tersebut. Bukan setakat government ataupun NGO, terdapat juga entiti-entiti politikal, entiti individu yang juga memberi sumbangan dalam konteks masyarakat tempatan. So cara yang saya rasa boleh Malaysia dan juga Indonesia laksanakan, kita dalam kawasan tertentu, dalam komuniti tertentu, kita kena pasti siapakah golongan yang kurang berkemampuan dan golongan yang berkemampuan. So di sini bila kita memperlihatkan golongan kurang berkemampuan sebagai komuniti kita yang mungkin kita mampu inisiatif komuniti sendiri yang mengeluarkan satu persatuan ataupun mengeluarkan dana untuk membantu yang kurang berkemampuan. Ini banyak berlaku di Malaysia sendiri di mana terdapat individu-individu tertentu yang membuat persatuan pertubuhan mereka sendiri untuk membantu golongan-golongan yang kurang mampu, yang kurang keupayaan ini dan kurang mampu dari segi ekonomi, termasuklah kanak-kanak. Sama ada mereka melaksanakan program cuti sekolah, school holiday, bawa mereka ni pergi menonton movie ke, ataupun sekarang tak boleh COVID kan, mungkin buat aktiviti sukaneka ataupun aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan 3M tadi, membaca, menulis, mengira secara volunteer. So, government, non-government, private sector, volunteer, individual, semua memainkan peranan untuk kita menilai dan juga melihat apakah yang berlaku di persekitaran kita sendiri. Jangan kita mengharapkan satu-satu entiti je, tapi semua elemen ini kita boleh bekerjasama. Sebagai contoh, kita memperlihatkan adanya golongan kurang mampu, adanya pengabaian kanak-kanak di kawasan tertentu. So kita boleh melaporkan kepada kerajaan ataupun bukan kerajaan yang membuat aktiviti tersebut untuk kita bekerjasama. Itu saya rasa satu inisiatif yang baiklah dalam sesebuah negara. Kita sama-sama take responsibility, kita punya inisiatif untuk membantu sesama kita. Kerana kita perlu sebenarnya, kita lihat sekali peranan kita sebagai manusia ni adalah sebagai khalifah. Khalifah itu adalah manfaat kita bukan untuk diri kita je, untuk semua orang lain juga, iaitu secara jemaah. Kita tahu kan jemaah tu lebih tinggi nilainya daripada individual. Itulah. Boleh ke Gali? Ibu Gali, boleh terjawab? Terjawab, terima kasih. Ternyata ini masih ada satu pertanyaan lagi. Ada satu pertanyaan lagi. Okey, silakan. Edi, ini pertanyaan terakhir begitu ya dari diskusi kita pada sore hari ini. Pertanyaan dari Pak Edi, boleh saya baca, seberapa efektif kontribusi dari university dan juga research institution untuk mendorong policy advocacy di bidang community development khususnya aviation. Okey, silakan Ibu Sarah. Memang satu soalan yang cabaran untuk menjawabnya Pak Edi. Oleh kolaborasi dan juga peranan universiti okey. Sebenarnya kita memperlihatkan universiti dan juga institusi ni kita panggil sebagai dia mempunyai manpower, power dari segi knowledge dan juga skill dalam memberi sumbangan terutama dalam bidang-bidang tertentu. Okey, dalam bidang pembangunan komuniti yang dilaksanakan di Malaysia dalam sejak 10 tahun ini adalah berkaitan dengan knowledge transfer ataupun kita panggil adanya kerjasama antara universiti. Saya rasa sama juga macam seperti yang Pak Hadi ceritakan di Indonesia, adanya kerajaan melibatkan pihak universiti untuk memberi idea dan menyumbang saran dalam konteks pelaksanaan polisi. Sebagai contoh, ada beberapa pensyarah saya sendiri di fakulti saya yang terlibat dalam pembinaan ataupun pembuatan dasar-dasar komuniti negara, dasar-dasar sosial negara yang di mana mereka mengambil juga peranan ataupun kita panggil peranan dan juga tanggungjawab yang dikemukakan oleh universiti sendiri. Dan ditambah juga sebagai satu unit, kita panggil satu pengukuran
pengukuran pencapaian bila mana adanya kerjasama antara kerajaan ataupun badan kerajaan atau badan bukan kerajaan dengan pihak universiti. So, saya memperlihatkan ini satu perkara, satu inisiatif yang baik oleh kerajaan Malaysia untuk memberi ataupun melibatkan pakar-pakar dalam bidang tertentu dalam konteks pembangunan komuniti. Di mana dimelihatkan kita adanya perkara ataupun pencapaian yang wajib dilaksanakan oleh entiti organisasi tersebut dengan kerjasama pihak universiti sebagai KPI ataupun pencapaian mereka. So saya rasa ini merupakan channel yang boleh membantu pembangunan komuniti terutama dalam konteks pengurangan ataupun poverty alleviation di mana kita tahu kebanyakan universiti terdiri daripada pakar-pakar ataupun expertise dalam bidang tertentu melalui melalui praktis yang dilaksanakan, melalui research ataupun penyelidikan yang dilaksanakan. Dan juga saya di sini saya ingin highlightkan di mana kita sebenarnya government ataupun entiti government ini perlu memperkasakan ataupun perlu menambahkan dari segi action research. Saya rasa Pak Adi pun mungkin tahu action research ni adalah berkaitan dengan sesuai dengan pembangunan komuniti di mana action research ni bukanlah research yang kita pergi field tengok research apakah finding dia, tapi tidak dia adalah berkaitan kita cuba kita menemui finding baru dan kita laksanakan dan kita tengok apa baik dan kurang dia. So that action research ni penting dilaksanakan di kebanyakan negara sebagai peranan universiti itu sendiri. Kerana saya tahu action research ni memakan masa yang panjang, research memakan masa yang mungkin lebih daripada 2 tahun ataupun kita tak tahu bila akan habis. So that kadang-kadang grant tu dana diberikan susahlah bila berikan kepada researcher-researcher yang tidak tahu timeline dia habis bila. Tapi saya rasa yang memperlihatkan ini juga merupakan inisiatif yang baik sebagai penyumbang saran ataupun penyumbang idea terhadap pembentukan dasar-dasar dalam kerajaan. Kenapa? Dia dah test dah, okey ini finding dia test okey jadi ke tidak. So that dia boleh guna pakai. Kalau tak jadi, tak berjaya yang program ataupun projek community development ni, dia boleh buat dalam bentuk penulisan sebagai rujukan pada orang. Oh ini adalah boleh, ini dah tidak boleh. So saya rasa itu adalah merupakan elemen yang baiklah di antara universiti dan juga pihak kerajaan pun government sector ataupun yang berkaitan dengan government lah. Okey. Mana Pak Adi? Dah tak nampak Pak Adi dah? Terjawab, harap terjawab saya punya jawapan Pak Adi. Terima kasih. Okey, terima kasih Pak Edi. Okey. Terima kasih Pak Edi atas pertanyaannya dan Bu Sarah terima kasih banyak pertanyaan dari Pak Edi menutup diskusi kita pada hari ini. Tetapi sebelum saya tutup, kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu. Silakan Bapak, Ibu, Mbak Mas semua untuk menyalakan videonya. Kita akan berfoto bersama. Ada student saya di sini ada pelajar daripada Malaysia, kawan-kawan saya. Terima kasih kerana join bersama. Silahkan dinyalakan dulu kameranya teman-teman. Oh, usi pun ada Okay. Ini kita ada 4 kali foto ya. Yang pertama, siap. 1, 2, sebentar, masih oke. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya foto yang kedua. Siap. 1, 2, 3. Oke. Lanjut foto yang ketiga. 1, 2, 3. Yang terakhir 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak. Dengan terima kasih juga Universiti Gadjah Mada dan juga bersama pelajar-pelajar Universiti Gadjah Mada. Terima kasih banyak kerana sudi menjemput saya untuk sesi perkongsian ini. Ya, terima kasih Bu Sarah atas materinya pada sore hari ini, sangat menarik dan sangat menginspirasi kami semua, dan terutama bagi saya pribadi saya jadi ingin atau tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan kajian poverty alleviation di Malaysia. Semoga nanti kita ada kesempatan untuk bisa belajar bersama dengan Bu Sarah kembali. InsyaAllah. Untuk kepentingan kita sebagai Nusantara. Kita kena ingat sejarah kita.
Ya, Kita betul. dalam satu. Okey. Oke, sekali Materi lagi. Ibu Sarah bisa di-share? Apa dia, Pak Edi? Materi Ibu Sarah bisa di-share, dibagikan Boleh. materi PowerPoint, material. PowerPoint saja. Siapa Edi nanti bisa kami mintakan ke Bu Sarah. Terima kasih banyak Bu Sarah sekali lagi atas materinya dan juga kesediaan waktunya untuk hadir pada diskusi kita sore hari ini, dan juga kepada semuanya hadirin yang sudah hadir dalam diskusi kita pada sore hari ini. Saya tidak akan menyimpulkan sesuatu, saya akan menutup dengan pantun diskusi kita pada sore hari ini. Sore-sore duduk berdiskusi, tak lupa sambil minum kopi. Materi Bu Sarah sangat menginspirasi. Bolehlah nanti kita berjumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih kali. Saya tidak boleh membalas pantun. Apabila banyak kesalahan, terima kasih banyak. Saya tutup. Terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indonesia semua. Recording stopped. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Okey, jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Pak Adi atas peluang Terima ini. kasih Ibu. Okey, Pak Edi semua terima kasih.